katanya ada kerja kosong abang. Ada lah bang. Penatlah kak cari kerja sekarang susah. Hari ni je dah 18 company apply tak dapat-dapat. Kosong tu bang. Kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 4.5% tahun lalu iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 27 tahun. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ya apabila jumlah permintaan buruh dalam negara yang lebih perlahan akibat impak negatif pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih tajuk pengangguran sebagai salah satu tugasan bagi subjek ekonomi dan pengurusan awam GMJF 1013. Saya akan berkongsi sedikit tentang pengenalan bagi tajuk tugasan ini. Penganggur adalah individu yang mampu bekerja tetapi tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Mereka lebih suka bersikap tidak ambil berat atau bermalas-malasan di rumah dari melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Istilah menganggur ialah rumit dan sering mengelirukan. Tetapi, apa yang pasti, ianya termasuk dalam golongan orang yang dipecat dan menunggu untuk kembali bekerja. Hari ini, status pengangguran mengalami skala drastik peningkatan yang serius. Lambakan siswazah dengan kepelbagaian jenis jurusan bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan. Antara faktor yang menyumbang kepada masalah pengangguran itu sendiri. Kelulusan yang tidak bersesuaian dengan skop tugas menyebabkan seseorang siswazah tidak mendapat pekerjaan. Kebanyakan tidak berpengetahuan, berkemahiran dan tidak mempunyai kebolehan yang relevan dengan kehendak dan permintaan industri. Analisis kemungkinan kelulusan yang tidak bersesuaian. Kebanyakan graduan baru sukar mendapat pekerjaan yang setara dengan kelulusan yang dimiliki. Kebanyakan daripada mereka sudah berputus asa dan hampa. Pihak majikan yang terlalu menitik beratkan kelulusan yang bertepatan menyebabkan lambakan pengangguran ini. Disarankan agar pihak IPT mengkaji semula setiap jurusan yang ditawarkan agar ianya bersesuaian dengan kehendak pasaran semasa. Dalam negara kita adalah mudah dan setiap golongan pelajar diberikan pelbagai kemudahan dan bantuan dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Faktor-faktor inilah antara yang dilihat menyumbang kepada andaian bahawa golongan muda negara ini memilih dalam pekerjaan. Sikap memilih pekerjaan. Setiap peluang pekerjaan yang ada di negara ini pastinya akan memastikan golongan belia dan rakyat tempatan diberi keutamaan. Antara kemungkinan yang terdapat adalah faktor perbezaan budaya antara dahulu dan sekarang. Sikap keinginan dan kepuasan dalam memilih pekerjaan yang terdapat dalam generasi belia kini rata-rata memiliki pendidikan tinggi hasil dari peluang melanjutkan ke peringkat lebih tinggi di dalam negara. Idea dan andaian dalam pengangguran adalah disebabkan tiada pendidikan dan kerjaya. Malaysia meningkat kepada 5.1% adalah berlakunya pengangguran disebabkan mereka terlalu memilih dalam mencari pendidikan maupun kerjaya mereka. Analisis kemungkinan apa yang akan berlaku pada mereka yang tiada pekerjaan dan pendidikan. Mereka akan berlakunya masalah sosial di kalangan mereka seperti merompak, membunuh, merogol maupun sebaliknya. Bukan itu saja. Pengangguran ini juga akan menyebabkan kemungkinan masalah penceraian rumah tangga yang mengalami masalah pergaduhan dan dia akan membawa ke penceraian. Antara idea dan andaian dalam aspek pengangguran ialah kebanjiran pendatang asing. Malaysia adalah syurga bagi pendatang asing seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Thailand. Dan apa yang memburukkan lagi masalah pengangguran di negara kita ialah kerana ia mudah untuk mereka mencari pekerjaan terutama dalam sektor pembuatan dan perindustrian. Berbanding dengan warga tempatan, majikan lebih berminat menggunakan tenaga asing. Ini kerana jumlah gaji yang dibayar kepada warga asing adalah lebih murah berbanding dengan gaji warga tempatan. Analisis kemungkinan pengangguran dalam aspek kebanjiran pendatang asing. Yang pertama, Malaysia adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh laut. Keadaan pantai terlalu luas menyebabkan kawalan yang terhad oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, di sepanjang pantai barat sepanjang Malaysia merupakan zon pendaratan pekerja asing tanpa permit yang bekerja di Malaysia. Lebih merumitkan keadaan, bilangan anggota penguatkuasaan yang bertanggungjawab untuk memantau dan mengawal kemasukan pekerja asing masih berkurangan. Keadaan ini menyebabkan ramai pekerja asing memasuki negara kita secara haram dan bebas tanpa dapat dikesan pemasukannya. Idea dan andaian
berlakunya pengangguran adalah disebabkan oleh majikan ingin mengurangkan kos perbelanjaan dan operasi. Di dalam sesebuah syarikat, majikan mementingkan keuntungan yang lumayan dan mengambil langkah yang efisien bagi mengurangkan kos perbelanjaan. Ada majikan yang sanggup menggajikan pekerja asing tanpa izin dengan melanggari undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan kerana kos kadar gaji yang dibayar adalah lebih rendah daripada penduduk tempatan. Seterusnya adalah analisis kemungkinan. Setelah dianalisis, kemungkinan berlakunya bilangan kes pengangguran semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh majikan yang mementingkan diri sendiri dengan mengurangkan kos perbelanjaan operasi dengan menggajikan pekerja asing tanpa izin. Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari, hari Minggu holiday. Faham? Peluang kerja, gaji RM100, makan sendiri. Apa punya tak okey. Kelulusan darjah 1 sekolah Melayu. Aku darjah 2. Belum periksa aku dah berhenti. Darjah 1. Oh, boleh. Tinggi 5 kaki 2 inci 3 suku. 5 kaki 2 inci tak ada. 3 suku. Ada. Berat Kerja apa nak? Oh, kerja kita bukan main teruk, pakcik. Oh, siang malam tak dapat tidur. Iya, pakcik. Kerja apa itu nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu nak. Oh, tak kira. Aziz, kerja saya paling berat sekali, pakcik. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, pakcik. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, pakcik. Sudin? Oh, kerja saya berbahaya, pakcik. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap. Ya kalau dia ngap, saya ngap. Cadangan mengatasi pengangguran adalah pihak kerajaan harus menetapkan aras gaji yang bersesuaian. Pengangguran merupakan satu isu di era globalisasi ini. Ianya perlu ditangani segera bagi mengelakkan lain-lain masalah. Peningkatan kos sara hidup yang semakin tinggi kini menjadikan wang amat penting dalam melayari kehidupan. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam penetapan aras gaji yang bersesuaian kerana ianya merupakan sumber pendapatan oleh semua individu. Cadangan. Pihak kerajaan harus membekalkan latihan atau kemahiran yang bersesuaian dengan bidang yang diminati oleh golongan belia masa kini. Langkah ini bagi sebagai persediaan apabila belia ini memasuki alam pekerjaan, mereka telah dibekalkan dengan kemahiran dari segi teori dan praktikal dan seterusnya telah bersedia untuk menerima apa sahaja pekerjaan yang dipilih nanti. Cadangan. Cadangan dalam mengurangkan pengangguran, kerajaan perlulah memperluaskan sektor ekonomi sebagai contoh mengembangkan sektor perindustrian, pembangunan maupun sebaliknya agar dapat memberi peluang pekerjaan kepada mereka dan dapat mengurangkan pengangguran di negara kita Malaysia. Antara cadangan bagi membantras pengangguran adalah dengan menghadkan kemasukan pendatang asing. Dalam usaha ini, pihak berkuasa harus memperkasakan kawalan dan pemantauan kawasan pantai dan sempadan. Polis Maritim, Imigresen dan Tentera Laut mesti bekerjasama untuk mengambil tindakan yang menyeluruh. Pihak ATM juga harus membantu dalam menyiasat lokasi pencerobohan bagi menyekat kemasukan pendatang tanpa izin. Mereka harus lebih kerap melakukan pemeriksaan di kawasan sempadan yang terdedah kepada pencerobohan. Usaha sebegini akan menyukarkan pendatang tanpa izin memasuki negara ini dan sedikit sebanyak dapat mengurangkan bilangan mereka. Cadangan seterusnya adalah memperkenalkan negara menerusi pameran dan kunjungan ekonomi ke negara-negara lain. Pihak kerajaan perlulah mengambil bahagian untuk menghantar barangan buatan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dengan cara ini akan meningkatkan pelabur asing datang melabur ke negara kita
semakin meningkat pelabur asing ke negara kita, akan meningkat pertumbuhan ekonomi. Dalam masa yang sama, ia dapat mengurangkan kes pengangguran di negara kita. Secara kesimpulannya, kerajaan perlulah memainkan peranan yang sangat besar dalam mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Di dalam Kabinet Malaysia, mereka perlulah bersama-sama mengeluarkan pelbagai idea dalam mengatasi masalah yang berlaku di Malaysia. Masalah pengangguran bukan sahaja memberi impak kepada rakyat, malahan kepada ekonomi negara juga. Semakin meningkat kadar pengangguran, semakin tinggi kadar kemiskinan. Pelbagai idea andaian analisis dan cadangan yang telah dibincangkan di dalam tajuk pengangguran ini. Pendek kata, kerajaan dan rakyat perlulah sama-sama berusaha dalam mengatasi masalah pengangguran ini kerana ia mungkin akan menjejaskan diri sendiri dan juga kepada ekonomi negara Malaysia. Jangan malas kalau jadi